basically teknologi melahirkan pelajar atau graduan yang obes dan gemuk. Setuju ke? 50 doktor. Okey, kenapa? Cerita cepat. Assalamualaikum semua, apa khabar? Tukar sikit tone Assalamualaikum apa khabar tu kan. Sorry lah, sebenarnya ini bukanlah baju yang tak basuh. Ini baju minggu lepas yang dipakai semula pada episod pada minggu ini. Apa khabar? Kita jumpa lagi dalam rancangan Impromptu with Dr. Mizan. Rancangan untuk kita meneroka dan juga sama-sama belajar berkenaan dengan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, hari ini kita nak bincang tentang satu isu seperti saya katakan dalam minggu lepas lah. Saya kata nantilah kepada yang meminta saya untuk mengajar penggunaan apps dan perisian-perisian, kita kena selang-selikan lah, sebab episod-episod yang sebelum ni dalam 2 episod sebelum minggu lepas saya ada ajar menggunakan 2 perisian yang berasaskan artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. Jadi 2 episod lagi selepas ni saya berceloteh lah pula tentang isu-isu yang berkaitan dengan teknologi pengajaran dan pembelajaran di dalam dunia akademik. Okey, jadi hari ni kita nak celoteh tentang apa ni? Jangan rasa terganggu pula dengan topik saya hari ni. Topik hari ni adalah teknologi dalam dunia akademik melahirkan melahirkan banyak ataupun ramai pelajar-pelajar yang obes. Setuju ataupun tidak? Gemuk kerana teknologi. Setuju ataupun tidak? Kenapa pula tajuk macam ni, Dr. Mizan? Sebab kita kena, selain daripada keasyikan kita tu, kita kegairahan kita untuk menggunakan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran ni, sebenarnya kita kena beringat-ingat juga, sebab ada kalanya apabila terlalu banyak sangat menggunakan teknologi, ia pun sebenarnya boleh menyebabkan kita jadi lagi gemuk. Gemuk macam mana tu? Kenapa boleh jadi gemuk? Okey, banyak kajian telah dibuat berkenaan dengan perkara ni. Bukan hanya saya tiba-tiba nak cakap, tapi memang ada banyak kajian dibuat, dan rata-rata kajian ini mendapati bahawa terdapat 2 sebab utama mengapa seseorang itu, 3 sebab utama mengapa pelajar-pelajar sekarang menjadi lebih gemuk dan menjadi lebih gemuk disebabkan oleh teknologi. 3 sebab tersebut adalah, yang pertama sekali, apabila terlalu banyak menggunakan teknologi, contohnya kelasmu dalam talian Zoom ataupun kelasmu dalam bentuk video yang diletakkan dekat Google Classroom, tengok video sahaja, lepas tu jawab kuis dan sebagainya, apa-apa semua buka dekat gadget tu je tengok, ini menyebabkan ada kecenderungan untuk nak mengunyah. Betul lah. Ini kajian mendapati sebab pertama. Sebab pertama adalah bila banyak sangat tengok internet sambil duduk macam ni, tengok video, tentulah tangan tu pun gatal nak pergi capai lah kerepek lah, coklat lah dan sebagainya. Sebab dia dalam bentuk pengajaran itu dalam bentuk begitu. Kalau kita dekat dalam dewan kuliah ataupun dalam bilik darjah, kalau nak makan sambil dengan cikgu cakap makan popcorn tu memang silap-silap kena halau keluar pada kelas lah kan. Tapi bila dekat dalam internet macam tu, dalam talian, jadi tangan tu pun cepat je nak mencapai makanan-makanan ringan yang menyebabkan kegemukan. Itu yang pertama. Yang kedua pula, kenapa lebih cenderung untuk nak menjadi gemuk? Kerana sekarang ni bila kita banyak sangat menggunakan pengajaran dan pembelajaran dalam talian, ada banyak sangat iklan-iklan tentang makanan yang dipaparkan oleh Google, dalam Google Ads dan juga mungkin dalam Facebook. Contohnya Facebook Ads adalah iklan McDonald. Bulan Ramadan ni nak dekat dah kan. Jadi maksudnya kan nanti keluarlah pula iklan chicken fall over daripada McDonald's tu dan KFC pula keluarkan iklan dia. Jadi makanan-makanan fast food ni lepas tu makanan-makanan kalau bulan puasa memang selalu nampak iklan makanan dekat TV, dekat radio dan sebagainya. Tapi kalau dalam talian lagilah banyak. Kalau dulu kita tutup TV tu, tutup radio tu, buat kerja dah tak ada apa-apa dah. Tapi sekarang ni bila memang betul-betul depan mata kita, sambil buat kerja pun kita boleh pasang YouTube dan sebagainya, tiba-tiba dengar iklan pula dan sebagainya. Itu juga kajian mendapati bahawa itu juga adalah sebab yang kedua mengapa
teknologi boleh menyebabkan kita melahirkan banyak pelajar-pelajar yang gemuk, bukan setakat pelajar-pelajar je. Tengoklah juga ni, ni pun cikgunya juga kan. So cikgunya pun jadi gemuk. So jadi itu adalah perkara yang kedua lah, sebab yang kedua. Sebab yang ketiga adalah apabila semua benda berada dalam talian, didapati bahawa penggunaan teknologi secara berlebihan boleh menyebabkan berlakunya kemurungan ataupun kalau tak sampai mencapai tahap kemurungan pun, tapi tahap stres. Stres itu menyebabkan orang mencari makanan. Bila kerja dalam talian ni, dia punya stres level dia tinggi dan berbeza daripada stres bila bekerja dalam keadaan bersemuka ataupun secara fizikal. Jadi bila macam tu, orang rasa lebih nak cari makanan kerana orang stres. Jadi bila stres ni, dia akan makan dengan banyak, makan dengan banyak dan tanpa disedari, terlebih daripada tahap-tahap biasa. Jadi ini adalah 3, saya summarizekan lah, saya rumuskan daripada kajian-kajian yang telah dibuat yang menunjukkan bahawa sebenarnya semakin lama pelajar-pelajar ataupun guru-guru, pensyarah-pensyarah, mahasiswa-mahasiswa, mereka yang terlibat dalam dunia pendidikan dan dunia akademik ni sebenarnya semakin gemuk, semakin gemuk. Alright, dan bila kita kata pasal gemuk dan obes ni, kalau gemuk obes, kalau tak boleh obes lah, kalau gemuk tapi sihat tak apa, tapi kalau dah obes tu maknanya memang tak sihat. Memang saya ni pun cakap sambil pandang cermin jugalah sebenarnya. Okey, so kita nak sembang-sembang hari ni. Itu je saya punya celoteh pendek segmen 1 hari ni. Segmen 2 terus kita pergi pada telefon. So, saya akan telefon kawan saya dan bertanya. Okey, tengok dia angkat telefon ataupun tidak berkenaan dengan isu ni. Kejap. Apa nama dia? Okay, ringing. Tengah bagi workshop kot ni. Kawan saya ni memang rajin memberi workshop, menyampaikan workshop. Okey, kita stop dulu, tak nak ganggu dia. So kita try yang lain sebentar. Apa tadi? Okey. Okey, kita dengar pula yang ni. Hello? Hello, Assalamualaikum anak anda. Waalaikumsalam, ya. Apa ni? Tiba-tiba macam nak salji ke ni? Dah apa ni? Mimi sibuk ke? Saya boleh meeting. Datuk ke apa tadi? Datuk pula. Doktor ke apa tadi? Tak ada macam ni. Saya sebenarnya call awak ni daripada studio rakaman ni. Studio rakaman saya punya rancangan impromptu with Dr. Mizan tu. Jadi semua orang tengah mendengar suara awak lah ni. Okey, kita nak cakap hari ni topik yang kita nak bincangkan adalah sebab saya punya rancangan ni kan berkaitan dengan teknologi dan berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Cuma hari ni kita sembang topiknya adalah teknologi dalam dunia akademik menyebabkan ataupun melahirkan lebih ramai graduan dan pelajar dan pensyarah dan mahasiswa semua. Hello, dengar ke? Hello, doktor. Dengar ke? Tadi terputus. Lebih ramai? Teknologi melahirkan lebih ramai pelajar dan graduan yang gemuk. Setuju tak? Doktor, putus-putus lah, doktor. Putus-putus Oh, sekarang boleh dengar tak? Sekarang boleh dengar. Dia macam sekejap dengar, sekejap tak dengar, doktor. Dah dengar dah? Dengar dah. Itulah. Basically, teknologi melahirkan pelajar atau graduan yang obes dan gemuk. Setuju ke? 50, doktor. Okey, kenapa? Cerita cepat. Kalau saya tak setuju tu, in a sense sebenarnya tak ada kena-mengena pun, sebab obes dengan gemuk tu semuanya datang daripada seseorang tu sendiri. Jadi dia bukanlah sebab teknologi ke apa. Tapi boleh disangka juga teknologi pun menyebabkan seseorang tu lebih macam
malas untuk ke perpustakaan, semua tu sebab semua kat hujung jari dah. So macam semuanya lebih mudah, tak perlu nak naik turun, angkat buku berat semua macam tu. Oh, okey. Mimi sendiri sebagai pelajar kan, saya telefon ni sebab teringat cerita Mimi minta samosa dengan apa Ya ni. Untuk pengetahuan para penonton semua, Mimi ni dulu adalah pelajar saya semasa beliau menuntut di dalam Fakulti Undang-Undang di Universiti Kebangsaan Malaysia. Tapi sekarang ni dah jadi peguam dah, Cik Mimi kita ni. Alhamdulillah. Atas tunjuk ajar Dr. SMI. So nak tanya, ada kajian lah, sebab ada kajian yang beberapa kajian yang dibuat mendapati bahawa apabila mata kita selalu sangat pandang pada internet dan skrin dan telefon dan sebagainya untuk belajar, tengok video pengajaran pembelajaran pensyarah kan, tengok video, lepas tu kalau tak tengok video pun dalam kelas, dalam Zoom ataupun dekat dalam Google Meet kan, so dia macam ala-ala macam tengah tengok Netflix gitu. Dia kata, jadi kajian tu kata ia menyebabkan orang yang menonton tu merasa urge yang kuat untuk dia nak mengunyah. Rasa betul tak benda tu? Saya rasa ada betulnya sebab saya sendiri gitu. Saya sendiri menghadapi masalah macam tu lah, sebab kita kita tak bergerak, and most of the time kalau paling-paling lah dekat office pun, dalam tugas saya dekat office saya sejuk. Soalnya dalam keadaan cuaca yang sejuk, seseorang tu akan lagi ada tendensi untuk rasa lapar. Jadi dia akan mengunyah. Itu termasuk juga dengan keadaan-keadaan kalau dia stres, seseorang tu memang akan mencari makanan. Kalau stres, menghadap lama sangat, teknologi, tak bergerak, cuaca sejuk, semuanya adalah faktor-faktor yang boleh membawa pada seseorang mengunyah. Itu yang jadi saya cakap, it's a 50-50 chance whether obesity is caused by technology or not. Kalau zaman korang tengok saya punya video-video CV procedure tu, Mimi makan tak sambil tengok video tu? Itu tak payah makan, doktor. Saya kena fokus dengan tempat makan penuh. Okey. Alright. Jadi apa tu, ada juga benarnya lah ya apa yang disebutkan dalam kajian tu ya? Betul. Itu pendapat saya lah. Thank you Mimi, thank you so much for sharing story dengan semua penonton-penonton Impromptu with Dr. Mizan ni. Nanti apa-apa kalau ada rezeki lagi, nanti saya call lagi di masa akan datang ya. InsyaAllah. Terima kasih for the impromptu call, walaupun saya rasa saya masih baru. Terima kasih sebab call saya. Okay Mimi, bye-bye. Take care. Okay, thank you doktor. Okay, salam. Alright, tu seorang bekas pelajar saya lah ya. Saya tanya, tapi itulah kalau tanya kat student-student saya ni, awak dulu makan ke masa tengok video pengajaran saya? Mesti diorang kata tak lalu nak makan doktor, sebab mengenangkan kelas tu memang agak stres sikit lah, banyak kerja kan. Tapi mungkin juga disebabkan stres tu boleh makan juga tu kan. Okey, sekejap saya cuba cari seorang lagi. Siapa yang kita boleh call? Sekejap ya. Mana ni? Sekejap. Okey, scroll. Okey, kita cuba call seorang pensyarah daripada Politeknik. Okey. Okay, ringing. Okey, saya cuba seorang lagi kawan saya. Okey, kita call profesor ni pula. Ringing. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Apa? Sihat ke, Prof? Alhamdulillah. Prof, saya call sebenarnya daripada studio rakaman. Boleh dengar suara saya ke? Apa tu?
Saya call daripada studio rakaman. Boleh dengar ke suara saya? Boleh dengar. Itulah Aku Prof. masih dengar suara gaung saya. Apa dia Prof? Dengar suara bergaung saya. Suara saya balik. Oh, macam tu Prof. Hello. Hello, dengar ke? Dengar. Dengar sekarang. Okey Prof, macam ni Prof, nak tanya satu soalan dekat Prof ni. Penonton-penonton semua dengan dengan pendengar semua tengah dengar lah ni. Ada rancangan apa? Rancangan saya tu Prof, rancangan impromptu with Dr. Mizan tu. Okey. Rancangan tu berkaitan dengan teknologi dalam dunia pendidikan lah, dunia akademik. So tajuk hari ni nak tanya Prof punya pandangan lah ya. Tajuknya adalah berkenaan dengan teknologi yang digunakan dalam dunia akademik ni melahirkan lebih banyak pelajar dan juga mahasiswa ke graduan ke yang lebih obes dan gemuk. Prof setuju tak? Obes gemuk tu sebenarnya bukan pasal belajar, pasal makan banyak. Kalau belajar duduk, lepas tu petang-petang pergi main bola ke, exercise ke, pergi zumba ke, jaga makan sikit, tak salah. Adalah jangan dia salah. Jangan kerana tak tahu menari, dia katanya tanah tu tinggi rendah jangan kerana awak malas tak jaga makan, kerana awak ni suka bantai sembrono je, hantam promo je makan. Lepas tu kata, belajar duduk online lah kita makan. Kenapa? Bila online kita tak boleh gerak ke? Itu kepanjangan ni. Soalan ni tak betul. Dia sebenarnya Prof, dia sebenarnya bukan sekadar melahirkan graduan dan mahasiswa yang gemuk je, tapi melahirkan pensyarah yang gemuk juga Prof. Mungkin pada pensyarah yang tu lah, yang malas tak nak gerak, tak nak kira kalori, tak nak jaga, makan tak hantam saja. Lepas kari pak sampai 10 keping sekali makan. Memanglah. Tak payahlah online pun. Kau mengajar dekat kelas suruh naik tangga pun gemuk tak. Makan banyak. Sebab Prof dia ada kajian mendapati bahawa bila menonton video pengajaran, katakan video yang pensyarah tu mengajar, asyik tengok video je kan, video tu macam dah jadi macam video Netflix sebab dia kata menyebabkan adanya urge untuk nak mengunyah, dia kata. Okey, betul. Tapi apa yang kita kunyah? Makanlah benda-benda yang elok. Kunyahlah. Makan popcorn, coklat, karipap, kripom, memanglah semua. Better kita kunyah ni je lah, celery ataupun timun dari Prof. Timun. Kena pilih lah yang bagus, apple. Baru kita sehat. Sambil kita sihatkan otak, sihatkan tubuh badan yang lain. Prof, satu lagi Prof, kajian tu katakan bila pelajar-pelajar ni banyak sangat menonton video pengajaran ataupun buat kelas dalam Zoom dan Google Meet dengan pensyarah dia, banyak sangat iklan-iklan dekat tepi-tepi tu, atas bawah tu, yang menunjukkan makanan-makanan yang sedap-sedap macam McDonald, KFC lah, iklan-iklan makanan-makanan fast food, makanan segera yang menyebabkan mereka rasa lebih teringin nak makan. Itu sebenarnya advertisement tu semua dia melihat kepada kita punya interest. Kalau macam saya punya, kalau saya tengok video ke apa ke YouTube, dia akan keluar bagaimana nak kuruskan badan, bagaimana nak pergi exercise, makan apa yang perlu tu keluar. Sebab dia ikut interest. Jadi kalau you asyik makan, cari ayam goreng, cari kuih raya, cari Cadbury, coklat-coklat. Dia akan keluar itu lah. Dekat AI. Semua macam advertisement pula salahkan nak putus sarakah makan banyak. Tak pilih, saya pun terlalu gemuk. Sekarang pun bolehlah taklah gemuk sangat, taklah gemuk sangat. Tapi at least berubah. Once in a while you makan lah, tak apa. Bukanlah macam kalau nak makan buah-buahan, orang kata makan buah-buahan dia kata monyet lah pula kan. Bolehlah makan, tapi sebab tu saya tak berapa setuju, kerana learning tu, teknologi tu menyebabkan kita gemuk. Tidak, kita gemuk tu kan kita pilih untuk tidak membetulkan keadaan. Memanglah macam kata, bila kita rasa urge nak makan. Saya boleh faham kalau masa kita zaman kita COVID, kita tak boleh gerak banyak tempat kan. Tapi kalau zaman
sekarang. Maksudnya sekarang kita dah berkeluar. Kita bukannya 24. Ada jangan nak pulang nak dengar suara Dr. Nizam tu 24 jam aja. Student. Kan? Mestilah dia bosan juga. Dia pun petang-petang keluar lah. Dan main bola ke, naik basikal ke. Apalah buat janji bergerak kan. Itulah pandangan saya. Okey. Alright, apa ni? Jadi maknanya Prof, kajian tu ada benar dan ada tidak benarnya juga lah, lebih kepada bergantung pada individu itu sendirilah sebenarnya Prof ya? Ya, mungkin dia punya responden yang dia ambil tu semua responden yang ikut dia punya hipotesis. Dengar tu kalau dah profesor tu kan, dia punya jawapan tu pun macam ada elemen-elemen research gitu. Alamak. Suara dah macam robot dah pula. Hello. Hello Prof, dengar ke? Tak dengar lah suara. Hello. Sekarang dengar sekarang? Sekarang dengar. Sekarang dengar. Tadi saya kata macam kalau dah profesor tu kan, dia punya jawapan tu pun ala-ala macam ada elemen kuantitatif, kualitatif gitu. Betul lah saya cakap kan. Maknanya dia ambil responden yang memang nak dimakan. Cuba dia pergi ke gym yang responden. Mungkin berubah. Kan? Okey. Right, apa ni, untuk pengetahuan semua para pendengar dan para penonton semua, Prof Dr. Nazura Abdul Manap adalah seorang profesor di Universiti Kebangsaan Malaysia ya. Beliau adalah rakan sejawat saya lah, senior saya lah ya. Terima kasih Prof kerana berkongsi pandangan dalam rancangan kali ini. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Salam. Okey, so kita dah call dua orang dan dua-duanya memberikan jawapan yang saya rasa kita boleh simpulkan sebagai jawapan yang sama lah, sebab by the end of the day it depends on diri kita masing-masing sebenarnya ya. Jadi maknanya dekat situ betul juga kata Prof Nazura tadi kan, kalau katakanlah for example kita ni jenis yang buka kita tunjuk kat Disney. Kita ni jenis yang buka aja komputer, cari pasal makan, cari restoran mana nak makan sedap, cari tempat makan paling menarik di Kuala Lumpur lepas tu duk buka Lazada ke Shopee ke pun cari juga benda-benda yang berkaitan dengan makanan ya. Jadi lama-lama memang dia akan detect lah dia akan detect bahawa memang kita suka benda-benda itu, so benda-benda itulah yang dikapapar dekat iklan-iklannya tu. Jadi betul juga kata Prof Nazura, jadi kalau dah kita macam tu, memang macam tu jugalah dia punya benda yang dia sogokkan dekat kita tu kan. Jadi begitulah, saya pun boleh kata boleh bercakap dari pengalaman jugalah sebenarnya. Alright, so bergantung kepada diri seseorang individu itu sendiri ya. Jadi maknanya teknologi tu memang akan menjadi satu faktor yang boleh menyebabkan tapi dia bukanlah faktor utama, lebih kepada bergantung kepada bagaimana individu ataupun pelajar itu sendiri ataupun pensyarah itu sendiri sebenarnya cuba untuk menggunakan teknologi itu dengan cara yang betul okey, so jawapan selamat. Okey. Alright. So itu sahaja untuk rancangan Impromptu with Dr. Mizan pada hari ini. So macam mana minggu pertama puasa? Okey. Right. Sehingga kita bertemu lagi dalam minggu hadapan, okey, untuk kita bersembang-sembang lagi. Bulan puasa ke tak bulan puasa, producer kata on je. So memang terpaksalah on juga Alright. So sehingga kita bertemu lagi. Selamat berpuasa, jaga diri. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.